Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. InsyaAllah saya akan bacakan sedikit daripada kitab Ar-Rahmatul Habitah fi zikri ismi zati wal rabitah, ya, rahmat yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan zikir ismu zat, iaitu nama bagi zat Allah taala, dan berkenaan dengan rabitah. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Husin Ibn Ahmad Ad-Dusri Al-Basri Al-Khalidi Al-Syafi'i, dan diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi Al-Khalidi Al-Naqsyabandi Al-Syafi'i. Saya akan baca daripada bab yang kedua, Al-Babus Sani fin Naql. Bermula bab yang kedua pada menyatakan naqal. Al-mujibu lizzati fi zikri ismi zati. I'lam ayyuhal akhi syaghalani Allahu wa iyyaka. Jadi nukilan yang mewajibkan bagi lazat pada menyatakan zikir ismu zat, ya, ini mewajibkan, menghasilkan rasa lazat dalam menyebut zikir ismu zat, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu, hai saudara, barang dibimbingkan Allah jua akan daku dan akan dikau. Bizikri ismihi al-a'zam anna aktsaral ulama'i billahi wa ajmalahum nasibun minallahi wa ajallahum. Dengan menyebut akan namanya yang maha besar, akan bahawasanya sebanyak-banyak ulama yang arif billah dan seelok-elok mereka itu bahkan daripada, yakni mendapat bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sebanyak-banyak mereka itu syuhudullahi wa afdalahum sahhu ma'allah wa amsalahum mahu fi mahabbatillah, pada memandang bagi Allah Ta'ala, dan yang selebih-lebih mereka itu pada ingat yang berkekalan serta Allah Ta'ala, dan setinggi-tinggi mereka itu pada pihak kasih akan Allah Ta'ala. Allazi takunu bidayatahum Allah wa nihayatahum Allah, wa ala zalika aksarul arifina minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Ialah segala mereka yang ada permulaan mereka itu Allah jua, dan kesudahan mereka itu Allah jua. Dan atas yang demikian itulah kebanyakan mereka yang arif-arif mereka itu daripada mereka yang dahulu-dahulu mereka itu dan yang kemudian mereka itu. Qala Allah Ta'ala wazkur isma rabbika wasmuhul jami' Allah wa huwa alam. Telah berfirman Allah Ta'ala, dan sebut olehmu akan nama Tuhanmu bermula nama yang menghimpunkannya. Jadi nama Allah Ta'ala itu adalah nama yang menghimpunkan segala pengertian kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan suci daripada segala sifat-sifat yang keji ataupun yang akan binasa. Ialah Allah jua, dan iaitu alam, artinya nama yang khas, ya. Nama Allah adalah isim alam, ya. Isim alam tu artinya nama yang khas untuk menunjuk kepada alamat, kepada sesuatu zat. Wa huwa alamuz zat al-wajib al-wujud li zatihi. Qala Sa'lab ismun mufradun fihi tauhidun mujarrad. Artinya nama zat yang wajib adanya bagi zatnya. Telah berkata Sa'lab, nama yang tunggal yang dalamnya itu tauhid yang semata-mata. Iaitu dengan kita menyebut nama Allah itu, ia adalah merujuk kepada zat yang tunggal, ya, iaitu zat semata-mata yang tauhid. Qala Allah Ta'ala qul huwa Allah qulillahumma summa zarhum fi khawdihim yal'abun fa in qila hadha la dalalata fihi. Telah berfirman Allah Ta'ala, kata olehmu akan Allah, kemudian tinggalkan olehmu akan mereka itu
di dalam perbantahan mereka itu. Jadi ada orang-orang yang berbantah-bantah tentang boleh ke berzikir menyebut nama Allah Ta'ala ni, kita tinggalkan mereka dengan mereka punya perbantah-bantahan itu. Tetap kita dalam menyebut, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tinggalkan olehmu akan mereka itu di dalam perbantahan mereka itu, bermain-main mereka itu. Maka jika dikata orang bermula ini tiada dalalat padanya. Ini ada orang-orang yang menyatakan berzikir ismu zat dengan lafaz yang mufrad itu tak ada dalil, ya. Maka kita jawab apa? Li'annahu nazala raddan ala man qala ma anzalallahu ala basharin min syai'in falamma alzama bi kitab Musa. Kerana bahawasanya ia itu turun kerana menolakkan atas mereka yang berkata ia tiada menurunkan Allah Ta'ala atas manusia itu daripada sesuatu jua. Maka tatkala telah dialihkan akan dia dengan kitab Nabi Musa, falam yajib qila lahu hazal jawab illam naqalahu fayuqalu ma yalzimu min kaunihi. Maka tiada menjawab ia, dikatalah baginya akan jawab ini, dan jika tiada kamu kata akan dia, maka dikatalah tiada lazim daripada keadaannya. Raddan annahu ghairu muta'abbadin bihi, ghairu muta'abbadin bihi fa inna qawlana aidan la ilaha illallah raddan ala man ja'ala ma'allahu ilahan akhar. Yakni tiada lazim daripada keadaannya menolakkan itu bahawasanya ia itu tiada diperbuat ibadat akan dia. Maka bahawasanya kata kita pula sebagai menjawab dakwaan ataupun tuduhan mereka tadi tu, ya, menolak segala dalil yang tentang kelebihan menyebut nama Allah Ta'ala tadi. Maka bahawasanya kata kita pula la ilaha illallah menolakkan atas mereka yang menjadikan ia serta Allah itu akan Tuhan yang lain. Jadi dengan kita menyebut la ilaha illallah, kita menolakkan atas segala sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Fahuma siyani wa fi sahih Muslim min Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya itu bersamaan, keduanya, dan pada sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala la taqumus sa'ata la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tiada berdiri hari kiamat hingga tiadalah dikata orang di dalam bumi akan Allah Allah. Ini dalil untuk kita bagi menjawab tuduhan ataupun tuhmahan setengah-setengah golongan yang mengatakan tak ada dalil berzikir dengan ismu zat, sebut Allah Allah. Kita jawab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sahih Muslim ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan berlaku tertegak hari kiamat itu sehingga selagi mana ada di atas bumi itu orang yang menyebut Allah Allah. Nampak? Itu dalil. Dalil maknanya menyebut zikir ismu zat itu sabit. Mana? Ini tiada berdiri hari kiamat hingga tiadalah dikata orang di dalam bumi akan Allah Allah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah hadis yang lain, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah fa hadzal hadis. Dan pada satu cerita, ini pada satu riwayat hadis, tiada berdiri kiamat atas seorang. Ini seseorang itu tak akan mati selagi mana, ini tidak akan berlaku kiamat atas seseorang. Maksudnya kiamat atas seseorang tu maksudnya matilah. Kalau kiamat seluruh alam tu maknanya kiamat yang sebenar. Jadi kiamat atas diri seseorang tu pun tak akan berlaku selagi mana dia ada ingatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, mati tu hanya perpindahan saja untuk dia.
menuju ke alam barzakh. Di sana dia akan hidup juga. La taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah, ya. Tiada berdiri kiamat atas seorang jua yang berkata akan Allah Allah. Maka hadis ini musarrahun bi anna Allah Ta'ala, bi anna Allah minal aqwali allati tuqalu wa annahu idza tasarrama zaman. Jadi hadis ini menerangkan ia dengan bahawasanya Allah itu, ini sebutan zikir Allah itu adalah setengah daripada sekalian perkataan yang akan dikata, yang akan diucapkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan bahawasanya apabila berkeputusan zaman, ini apabila zaman itu berlalu, ya, lam yabqi ahadun yazkurullah bihazal qaul. Ini apabila zaman tu makin berlalu, manusia ni akan semakin jauh daripada Allah sehingga tidak mau menyebut nama Allah, ya. Jadi selagi mana ada orang yang menyebut Allah, dunia itu tidak akan kiamat. Tapi bila mana dah tak ada lagi dah manusia yang nak menyebut Allah, maka di saat itu akan berlakulah hari kiamat. Tiadalah tinggal seorang jua yang menyebut akan Allah dengan perkataan ini. Ketika itu berdirilah kiamat. Jadi apabila dah tak ada seorang pun menyebut Allah, maka berlakulah hari kiamat. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam fihima al-hidayah. Ini pada firman Allah Subhanahu wa taala dan pada sabdaan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kedua-duanya itu ada jualah hidayah. Ini ada terdapat petunjuk lil muwafiqil amili bihadza dzikri wal kifayati lil mushkili al mansifi wan nikayati. Ini bagi yang beroleh taufik, bagi orang yang memperoleh taufik, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka taufik, maka mereka dapat merasakan kelazatan beramal dan rasa kesesuaian beramal dengan menyebut ismu zat tadi, ya. Bagi yang beroleh taufik yang mengamalkan dengan zikir ini dan memadai bagi yang syak ia, yang insaf ia dan menyakiti. Lil muta'assibi al mutasallifi wa amma kalamul ulama'il muhaqqiqin al jami'in bain al fiqh wa ghairih min al ulum syar'iyyah. Jadi bagi seorang, ini dan menyakiti bagi seorang yang bantahan lagi mengada-adakan, dan ada pun perkataan segala ulama yang hukuk, yani muhaqqiqin, mereka itu yang menghimpunkan mereka itu antara ilmu fiqh dan lainnya daripada sekalian ilmu. Faqad qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fi Al-Ihya, telah berkata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin fi kitab Riyadatin Nafs, inda zikri fawaidul khalwati wa inda zalika yulaqinuhu ay yulaqin. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada dinyatakan tentang kepentingan berzikir ismu zat ni pada menyatakan faedah berkhalwat dan talqin, ya. Pada kitab Riyadah An-Nafs tatkala menyebutkan segala faedah berkhalwat, dan tatkala itu mengajarlah ia akan dia ertinya, yakni mengajar al-syekh al-murida zikran min al-azkari hatta yashghula bihi lisanahu wa qalbahu fayajlisu masalan wa yaqulu Allah Allah. Jadi syekh akan mengajar kepada muridnya, ini artinya mengajar oleh syekh itu akan murid akan satu zikir daripada segala zikir, hingga membimbing ia dengan dia akan lidahnya dan akan hatinya. Maka duduklah ia umpamanya dan berkatalah ia Allah Allah, ataupun au subhanallah, au ma yarahu syekh min al-kalimat. Wa qala al-imam
ini Syekh mengajarkan murid itu dengan talqin. Jadi Syekh sebut kemudian diikuti oleh murid itu akan lafaz-lafaz zikir, ya. Seumpamanya Allah Allah ataupun subhanallah, ya. Atau apa-apa yang dilihat akan dia oleh Syekh daripada segala kalimah, dan ini apa-apa saja kalimah-kalimah zikir yang Syekh tu dia dapat daripada pengetahuan dia, mana ada lafaz-lafaz kalimah-kalimah zikir yang ditalkinkan kepada muridnya, maka muridnya juga boleh berzikir, ya, daripada segala kalimah. Dan telah berkata Imam Al-Hibrul Jalil An-Nawawi allazi qala fihi At-Taqiyyu Subki sya'ran. Ini telah berkata imam yang alim lagi amat besar, iaitu Imam Nawawi, yang telah berkata padanya itu Imam Taqiyuddin As-Subki dalam syairnya yang berbunyi, wa fi daril hadisi latifun ma'na asliyun fi jawanibihi wa awa. Dan pada kampung hadis itu makna yang halus. Aku sembahyang pada segala pihaknya dan aku bernaung. Li aliyin an anala bahri wajhi turaban massahu qadamun Nawawi. Mudah-mudahan bahawa aku capai dengan semata-mata mukaku akan tanah yang telah menyentuh akan dia tapak kaki Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi telah menukilkan dalam kitabnya, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki fi hizbihi al-mashhur, Allah 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 Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, ya. Jadi dalam suatu hizib Imam Nawawi yang biasa, kalau siapa yang pernah baca hizib Imam Nawawi, ya, ada sebutan apa, Allah 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 Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, ya. Jadi lafaz ismuzat tu ada dinukilkan dalam hizib Imam Nawawi, ya. Di dalam hizibnya, ini dalam hizib yang dikarang oleh Imam Nawawi tu yang masyhur, ada terdapat lafaz apa, Allah 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 Allah, jua Tuhanku, tiada aku sekutukan dengan dia akan suatu jua. Allah 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 Allahu Rabbi la ilaha illallah, intah, habis. Ini ada dinukilkan dalam hizib Imam Nawawi tu sebutan nama Allah secara mufrad. Wal kalamu ala kaunihi mufradan au jumlah. Ini Allah 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 jualah Tuhanku, tiadalah Tuhan melainkan Allah jua. Bermula perkataan atas keadaan mufradkah atau jumlahkah. Ini menyebut zikir dalam hizib Imam Nawawi itu dinyatakan secara mufradkah ataupun secara jumlahkah. Ini jumlah tu maknanya secara ayat yang lengkap, ya. Kalau mufrad tu maksudnya secara satu kalimah tunggal, ya. Allah Allah Allah, ya. Ataupun adakah ayat tersebut menunjukkan makna satu ayat yang lengkap, ya. Ya'ti insya-Allah taala wa qala al-Imam al-Kabir Al-Fakhrur Razi fi kitabih Asrarut Tanzil. Lagi akan datang insya-Allah taala, yakni penjelasan tentang perkara tersebut akan datang dalam bahagian berikut dalam kitab ini, ya. Dan telah berkata imam yang amat besar, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullah alaih, dalam kitabnya yang bernama Asrarut Tanzil. Wa ammal ladzina tafu fi nihayat bi kalimatillahi falahum fihi wujuhun. Dan adapun segala mereka yang menyimpankan mereka itu pada ketika kesudahan dengan kalimah Allah itu, maka bagi mereka itu padanya itu beberapa wajah. Ini bagi orang yang istiqamah menyebut zikir Allah Allah tu ada sebab-sebab, ada beberapa faktor, ya. Al-hujjatul ula, jadi hujah yang pertama, anna nafiyul aib amman yastahilu alaihi al-aib aibul hujjah. Bermula hujah yang pertama bahawasanya menafikan aib daripada seorang yang mustahil atasnya itu aib, ya.
Ini dengan kita menyebut nama Allah Ta'ala tu, kita menafikan sebarang keaiban bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nama Allah tu adalah nama bagi zat yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna, tak ada sifat-sifat yang tercela, ya. Kemudian yang kedua, as-saniyah tu anna man qala la ilaha illallah fala'allahu hina zikru kalimatin nafi la yajidu minal muhlah. Bermula hujah yang kedua bahawasanya seorang yang berkata ia akan la ilaha illallah, maka barangkali ia itu ketika menyebut ia akan kalimah nafi itu tiada mendapat ia daripada pertangguhan, ma yasilu minhu ila al-isbat wa hina izin yabqi fi an-nafi ghairu muntaqilin ila al-isbat, yang sampai ia daripadanya itu kepada isbat, dan ketika itu berkekalan ia di dalam nafi itu, tiada berpindah kepada isbat. Jadi kalau seseorang tu menyebut la ilaha illallah, kadang-kadang bila disebut la ilaha tu, ya, dia nyawa dia tercabut ke, ataupun dia mungkin tertidur ke, terlelap ke, jadi tak habis, tak lengkap ayat dia tu. La ilaha jadi apa? Tidak ada Tuhan. Jadi sebab tu kalau kita nak tidur, kita sebaik-baiknya kita zikir ismuzat je. Kita isbat je tanpa ada kalimah nafi tu. Sebab takut tengah-tengah la ilaha tertidur, kan? Dengan keadaan kita sebut apa? Tidak ada Tuhan, kita pun lenyap, kan? Malaikat pula dia catat, ini sebelum tidur ni dia cakap, lepas tu Allah Ta'ala cabut pula nyawa dah. 2 kali fall lah, kan? Jadi sebab tu para masyaikh menegaskan bahawa utama untuk kita berzikir ismuzat, daripada berzikir nafi isbat. Itu hujah yang kedua. Bermula hujah yang kedua bahawasanya seorang yang berkata ia akan la ilaha illallah, maka barangkali ia itu ketika menyebut ia akan kalimah nafi itu tiada mendapat ia daripada pertangguhan. Jadi mungkin dia terlap ke, ataupun nyawa habis ke, kan, yang sampai ia daripadanya itu kepada isbat. Jadi mungkin dia tak sempat nak menyebut kalimah isbat, iaitu illallah tu, dia hanya sampai ke la ilaha saja, dia dah terlena gambarnya. Dan ketika itu berkekalan ia di dalam nafi. Ini dia tidur tu dalam keadaan menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Sebab apa? Dia terlena saat mengucapkan kalimah tu, kan. Maka dia sedang mengisbatkan perkara yang nafi tadi. Kan itu, ya? Ketika itu berkekalan ia di dalam nafi itu, tiada berpindah kepada isbat. Wa fil juhudi ghairu muntaqilin ila al-iqrari. Dan di dalam dia tidur tadi tu, dia tidak berpindah ia kepada ikrar yang isbat tadi. Dia hanya mengucapkan kalimah nafi saja. Jadi kan itulah yang ditegah, ya. Dan itu dianggap bahawa zikir ismuzat tu lebih afdal, ya. Bermula hujah yang ketiga pula. Hujah yang ketiga bahawasanya mengekali atas kalimah ini bercabang-cabang ia dengan membesarkan hak Ta'ala. Ini hanya dengan kita menyebut kalimah Allah Ta'ala itu, dia akan membawa kita kepada bercabang-cabang ingatan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan satu saja, ya, kita akan memikiri tentang kekuasaan dia, kesempurnaan dia, kan, kekal dia, dan sifat-sifat kesempurnaan dia lah, ya. Dengan hanya kita sebut nama Allah sahaja, ya. Jadi kan itu menyebut ismuzat tu lebih diutamakan, ya. Dengan membesarkan hak Ta'ala, dengan menafikan segala yang aghyar, ini yang selainnya, kembali ia pada hakikat kepada bimbing hati dengan segala, ini hakikat kepada hati dia tu membuang segala ingatan kepada segala yang aghyar, yang selain daripada Allah Ta'ala. Wazalika yamna'u minal istighraq minal istighraq fi nur tauhid. Faman qala la ilaha illallah fahuwa mushtaghilun bi ghairil haqq, wa man qala Allah fahuwa mushtaghilun bil haqq. Bermula yang demikian itu menegahkan ia daripada karam di dalam nur tauhid. Ini apabila seorang tu dia
menyebut kalimah la ilaha illallah tadi, ya, tak lengkap. Ini dia hanya mengisbatkan perkara yang nafi tadi. Dengan dia meninggalkan kalimah illallah tadi, maka dia akan, kalau ditenggelam di dalam tu, maka dia akan memalapkan nur tauhid dia. Ya? Dan faman qala la ilaha illallah, bermula yang demikian itu menegahkan ia daripada karam di dalam nur tauhid. Maka siapa-siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka iaitu bimbang ia dengan lain daripada hak Ta'ala. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, maknanya kita hanya kita nak mengisbatkan zat Allah Ta'ala tadi. Kita menafikan segala sesuatu yang selain Allah. Jadi kita ada kebimbangan tentang segala sesuatu yang selain Allah. Kita tak nak dia mempengaruhi fikiran kita. Kita hanya nak Allah sahaja. Nampak? Jadi di situ bila kita menafikan sesuatu, macam kita menolak sesuatu, kita ada kebimbangan pada benda tu. Macam kita menolak halangan apa kan, maknanya kita bimbang benda tu mengganggu perjalanan kita. Jadi setiap benda yang kita nafi tu, di situ ada suatu kebimbangan kita pada benda tersebut. Faham tak? Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, di situ walaupun ada isbat, tapi dia juga ada kebimbangan. Sebab apa? Ada kalimah nafi tadi. Jadi kerana itu Masyaikh menganjurkan mengutamakan zikir ismu zat tadi itu lebih daripada nafi isbat. Jadi menurut kata Syekh di sini, maka siapa-siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka iaitu bimbang ia dengan lain daripada hak Ta'ala. Dan siapa-siapa yang mengata akan Allah, maka iaitu bimbang ia dengan hak Ta'ala. Hak Ta'ala juga. Jadi bila kita sebut Allah, kita hanya sebut zikir Allah, Allah, kebimbangan kita hanya satu saja, iaitu kepada Allah saja. Kita hanya takut kepada Allah saja, kan? Tak ada sesuatu yang selain pada Allah pun interfere, masuk ke dalam kita punya fokus tu. Tapi bila kita kata la ilaha illallah, maknanya penafian kita kepada segala sesuatu yang selain Allah tu yang kita bimbang mempengaruhi fikiran kita, akal kita, hati kita, kan? Jadi di situ ada kebimbangan. Faham tak? Jadi kan itu Syekh mengatakan mengisbatkan zikir ismu zat tu lebih utama berbanding dengan nafi isbat. Maka iaitu bimbang ia dengan lain daripada hak Ta'ala. Dan siapa-siapa yang mengata akan Allah, maka iaitu bimbang ia dengan hak Ta'ala juga. Maka di manalah salah satu dua makam itu minal akhar. Kemudian hujah yang keempat, anna nafiya syai' innama yahtaju ilaihi 'inda khatrani zalika. Daripada makam yang satu lagi itu, bermula hujah yang keempat bahawasanya menafikan sesuatu itu hanya sesungguhnya dikehendaki kepadanya, hanyalah tatkala teringat akan yang demikian itu. Bil bali wa khuturi syarikullah bil bal la yakunu illa binuqsanil halah. Yani yang demikian itu pada hati juga. Jadi ingatan tu berlaku pada hati juga. Bermula terlintas akan yang menyengutui Allah Ta'ala pada hati itu, tiada ada ia melainkan dengan kekurangan hal juga. Ini bila kita sebut la ilaha illallah, dia akan melintaskan khatrah ghairullah tu juga pada hati kita, yang mana yang kita nak nafikan tu. Nampak tak? Sebaliknya bila kita sebut Allah, kita tak ada sebut sesuatu yang selain daripada Allah. Mana ingatan ghairullah pun tak termasuk di dalam tu. Jadi itulah hujah, ya, bagi menguatkan tentang keutamaan berzikir ismu zat, ya, di atas nafi isbat. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman daripada huraian dan penukilan para masyayikh tadi. Semoga kita dapat ambil manfaat untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.